Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kita lagi kali ini dalam sesi seterusnya. Baik, tanpa buang masa, kita terus ke isi pelajaran kita. Baik, kali ini kita masih lagi dalam unit yang sama, Sayangi Malaysia. Cuma pada kali ini kita akan belajar berkaitan tata bahasa. Baik, kita akan kaji, kita akan bincang atau kita akan belajar berkaitan dengan kata ganda. Kata ganda ni ada banyak. Kata ganda ni ada banyak jenis, cuma yang kita nak belajar kali ini dua sahaja. Dua sahaja. Yang pertama kata ganda penuh dan yang kedua kata ganda separa. Macam mana kata ganda penuh? Macam mana kata ganda separa? Lepas ini kamu akan diterangkan, dijelaskan. Baik. Akhir nanti kamu perlu bina 5 ayat dengan menggunakan kata ganda penuh dan juga 5 ayat dengan menggunakan kata ganda separa. Pertama sekali, apa yang perlu kamu buat seperti biasa, buka buku teks halaman 107. Muka surat 107. Dan kamu dapat lihat teks perbualan antara Afifi dan datuknya. Teks perbualan ini bertajuk Uniknya Museum Mini. Uniknya Museum Mini. Baik, museum. Museum ini saya yakin dan percaya kamu pernah dengar dan kamu tahu museum itu apa. Jadi tidak perlu dihurai dengan lebih panjang museum itu apa. Kalau tak faham juga, boleh kenal pasti maksud dia, boleh cari di Google atau Kamus Dewan. Nak lagi faham, bacalah teks perbualan ini. Kamu akan faham museum itu tempat apa yang disimpan, apa yang diletakkan di dalam museum itu. Baik, yang saya nak tekankan di sini ialah kata ganda ini. Gambar-gambar, tokoh-tokoh, cantik-cantik, lagu-lagu. Ini contoh kata ganda penuh. Contoh kata ganda penuh. Kenapa nama dia kata ganda penuh? Sebab kata dasar, kata akar dia, kata yang sebenar dia diulang. Dia nama kata ganda ni sebab perkataan itu digandakan. Kamu tengok contoh. Gambar. Perkataan atau kata yang sama tidak menerima apa-apa imbuhan, tidak mengalami apa-apa perubahan. Bulat-bulat dia gandakan. Bulat-bulat dia doublekan. Senang sikit kamu nak faham kata ganda itu apa. Maksudnya kata itu digandakan, diulang tanpa mengubah ejaannya. Gambar-gambar, tokoh-tokoh, cantik-cantik, lagu-lagu, meja-meja, kerusi-kerusi, apa lagi? Kelas-kelas, sekolah-sekolah. Sebarang perkataan yang diulang tanpa mengubah ejaan, itulah kata ganda penuh. Wajib kata ganda dia mesti menggunakan tanda sempang. Tanda sempang. Ni tanda sempang. Kamu tengok Munshi Cili. Di bawah muka surat 107 ini ada Munshi Cili. Ada definisi ataupun konsep ataupun maksud kata ganda penuh ni di sini. Saya sertakan di sini. Kamu boleh baca. Kata ganda penuh ialah proses menggandakan keseluruhan kata dasar. Kata dasar ni kata sebenar lah, kata akar, kata yang tidak diubah lagi. Dan diletakkan tanda sempang. Tanda sempang ni macam tolak tu. Macam tu dia.
Tanda sempang ni tanda macam tu sahaja. Wajib. Bila kata ganda, mesti ada. Bila kata ganda penuh, mesti wajib ada tanda sempang itu, macam tolak itu. Jadi tak kisah perkataan apa pun yang digandakan, bila dia ganda atau diulang bulat-bulat, maksudnya tidak mengubah apa-apa ejaan, maka itulah kata ganda. Itulah kata ganda penuh. Kata ganda penuh. Dia ganda bulat-bulat, tak ubah apa-apa. Tak kira lah. Murid-murid, guru-guru, sekolah-sekolah, itulah kata ganda penuh. Mudah sahaja. Baik. Seterusnya kamu untuk bacaan tambahan kamu. Untuk bacaan tambahan kamu bolehlah baca teks perbualan ini. Bacalah teks perbualan ini untuk tambahkan lagi kosakata kamu, perkataan-perkataan kamu. Ini pada saya bukan tak penting. Untuk kamu bacaan tambahan dah. Bacalah teks perbualan ini. Cubalah lengkapkan tempat kosong ini dengan contoh kata ganda yang diberikan. Yang ini kamu tak perlu salin balik, tak perlu tulis, tak perlu hantar bukti gambar kepada saya. Ini cukup kamu sendiri saja, belajar sendiri untuk tambah kefahaman kamu saja. Yang penting kamu faham apa itu kata ganda penuh. Baik, di sini saya sertakan contoh kata ganda penuh. Contoh lainlah. Ada 3, 6, 9. Ada 9 contoh kata ganda penuh. Bagi saya kata ganda penuh ni tak ada masalah. Untuk tahun 5, kata ganda penuh bukan masalah. Sebab terlalu mudah. Kata ganda penuh ni terlalu mudah. Tidak berubah apa-apa ejaan, tidak menerima perubahan. Contohnya buku-buku, murid-murid, meja-meja, pusing-pusing, geling-geling, gelak-gelak, cantik-cantik, panjang-panjang, merah-merah. Ini semua kata ganda penuh. Baik, tugasan kamu, tugasan bertulis. Tugasan bertulis, bina 5 ayat dengan menggunakan kata ganda penuh. Bina 5 ayat dengan menggunakan kata ganda penuh. Kamu boleh pilih mana-mana kata ganda di sini, ataupun kamu nak guna kata ganda sendiri, tak ada masalah. Terpulang kepada kamu. Kalau nak guna kata ganda sendiri, lagi bagus. Lagi saya suka. Kalau tak nak fikir, nak guna yang contoh ni, dipersilakan. 5 sahaja. Sini ada 9. Yang saya nak kamu bina 5 ayat. 5 sahaja. Guna kata ganda penuh. Buat dalam buku pemahaman. Buat pada buku pemahaman. Seterusnya, tadi kita dah belajar kata ganda penuh. Selesai kamu bina 5 contoh ayat, kamu selak halaman, buka halaman 108, muka surat 108, dan kamu dapat tengok ada teks bertajuk Mari Kita Ceriakan. Baik, mari kita ceriakan. Cikgu Zakwan memberi murid-murid penerangan tentang cara hiasan persekitaran sekolah sempena bulan kemerdekaan. Teks ini berkaitan dengan penerangan ataupun penjelasan. Cikgu Zakwan ni dia bagi penerangan, dia bagi penjelasan kepada murid-murid berkaitan hiasan persekitaran sekolah, hiasan di sekolah sempena bulan kemerdekaan. Kamu boleh baca teks ini, baca dan fahamkan. Cuma yang saya nak tekankan di sini ialah perkataan yang berwarna.
perkataan yang berwarna. Yang pertama ni pondok. Yang kedua barang-barangan. Ketiga bantu-membantu. Keempat kemerah-merahan. Kalau tadi kita belajar kata ganda penuh. Kata ganda penuh ni dia gandakan perkataan, dia ulang perkataan tanpa mengubah apa-apa ejaan, tidak mengubah ejaan, dia ganda bulat-bulat. Tapi yang ini kalau kamu tengok, barang-barangan, bantu-membantu, kemerah-merahan, perkataan yang sama, cuma perkataan pertama dan kedua ada perbezaan ejaan, ada penambahan di situ, ada perubahan di situ. Perkataan pertama dan perkataan yang digandakan ada perbezaan. Habis tu yang pepondok ni cikgu, pepondok ni tak ada sempang pun. Tadi cikgu kata kalau kata ganda ada sempang. Yang ini pepondok ni kata ganda, tak ada sempang pun. Itu yang kita nak belajar lepas ni. Baik, kalau kamu tengok di bawah muka surat 108 itu ada munsi cilik. Munsi cilik ni sebenarnya nota lah. Munsi cilik. Dia tunjuk, dia bagi tahu tentang maksud ataupun definisi kata ganda separa. Baik. Kata ganda separa ialah kata yang menggandakan sebahagian kata dasar, sahaja. Kata dasar terdiri daripada kata tunggal atau kata berimbuhan. Baik, ini kalau kamu baca susah nak faham. Tengok contoh yang dia bagi. Baik, kata ganda separa ni sebenarnya ada empat jenis. Kata ganda separa ni ada 4 jenis. Bawah tajuk kata ganda separa ada 4 jenis kata ganda separa. Yang pertama kata ganda separa tunggal. Yang kedua kata ganda separa berimbuhan awalan. Yang ketiga kata ganda separa berimbuhan akhiran. Yang keempat kata ganda separa berimbuhan apitan. Jadi tengok contoh. Kalau kamu tengok contoh, insya-Allah kamu akan faham. Baik, kita tengok kata ganda separa tunggal. Kenapa nama dia separa tunggal? Tunggal, apa maksud tunggal? Apa maksud tunggal? Anak tunggal. Apa maksud tunggal? Satu. Tunggal ni satu. Tadi cikgu kata ganda ni perkataan dia kena 2. Habis tu ni satu perkataan je, kenapa nama dia kata ganda juga? Baik. Kerana kenapa nama dia kata ganda separa tunggal? Kerana perkataan ini sebenarnya diringkaskan. Senang cerita dia pendekkan. Sebenarnya perkataan kata ganda separa ni kalau dipecahkan, kalau yang sebenarnya pondok. Pondok. Jadi kita ringkaskan dia. Kita nak jimat pensel kita lah. Tak nak bagi cepat tumpul. Jadi kita ada pilihan. Kita tak nak tulis penuh pondok-pondok, kita tulis berpondok. Sama dengan lelaki. Lelaki itu sebenarnya laki-laki, tapi diringkaskan jadi lelaki. Kalau kamu tengok di bawah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 contoh kata ganda separa tunggal. Kalau kamu tengok cecair. Perkataan sebenarnya cair-cair. Pepohon, perkataan sebenarnya pohon-pohon. Kekura, perkataan sebenarnya kura-kura. Lelaki ni macam saya bagi tahu tadi lah, laki-laki. Berbola, bola-bola. Lelabah, labah-labah. Jentik tahu jentik. Jentik tu anak nyamuk tu. Sebelum nyamuk tu jadi nyamuk,
nyamuk tu boleh terbang, dia hidup dalam air dulu. Nama dia jentik-jentik. Ataupun jentik, dan yang terakhir ni berbiri. Biri. Jadi diringkaskan jadilah kata ganda separa tunggal. Itulah kata ganda separa tunggal. Tak apa, kalau kamu tak faham tak ada masalah, tapi boleh bina ayat dengan betul, sudah cukup. Kamu payah fahamlah kata ganda tunggal. Kata ganda kena ada sempang, tapi yang ini tak ada sempang. Macam mana ni cikgu? Tak apa. Yang penting kamu boleh bina ayat dengan baik. Kalau tak faham pun boleh bina ayat dengan baik, sudah memadai. Boleh bina ayat dengan betul, sudah cukup. Itu kata ganda separa tunggal. Yang kedua, tengok kata ganda separa berimbuhan awalan. Imbuhan awalan. Imbuhan ini kita dah belajar. Kamu dah belajar masa kamu tahun 3. Dah belajar imbuhan awalan, akhiran, apitan, sisipan. Itu jenis imbuhan tu. Saya tak nak ulang lagi, nanti panjang lagi video ni. Imbuhan awalan maksudnya imbuhan awalan lah, imbuhan tu duduk depan lah. Contoh, bantu, membantu, bantu ditambah mem. Imbuhan awalan pada perkataan yang digandakan, dia tambah imbuhan mem pada perkataan yang digandakan. Perkataan yang kedua di belakang sempang ni, bantu, membantu. Yang ketiga, kata ganda separa berimbuhan akhiran. Imbuhan akhiran ni maksudnya imbuhan itu berada di belakang. Barang, barangan ditambah imbuhan an. Barang, barangan. Dan yang keempat, yang terakhir, imbuhan apitan. Kata ganda separa berimbuhan apitan. Apitan ni dia himpit. Depan ada, belakang ada. Himpit, terhimpit. Himpitan, apitan. Contoh, kemerah-merahan. Perkataan asal dia, kata ganda yang sebenar dia, merah-merah. Tapi perkataan pertama dia tambah imbuhan ke. Perkataan kedua dia tambah an, kemerah-merahan. Jadi kata ganda separa imbuhan apitan. Jadi kalau katakanlah kamu tak faham imbuhan apa ni, kata ganda separa, imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan ni, tak apa. Lain kali kita boleh belajar lagi, kita boleh mendalami lagi. Kemudian yang penting kali ini kamu faham kata ganda separa tunggal. Yang ini contohnya telah saya nyatakan di bawah ni. Yang ini 8 ini. Apa tugasan kamu? Apa kerja kamu? Sama juga, tugasan bertulis juga. Bina 5 ayat dengan menggunakan kata ganda separa. Kata ganda separa tunggal lah. Di sini ada, kalau ikut kata ganda separa ni, kalau kita kira dengan contoh berpondok, bantu-membantu, barang-barangan, kemerah-merahan, 4 campur 8, 12. Ada 12. Tapi saya nak 5 ayat sahaja. 5 ayat saja dengan menggunakan kata ganda separa. Kamu guna yang ini saja. Guna yang kata ganda separa tunggal ni. Cecair, berpohon, pura-pura, lelaki, berbola, lelabas, bintik, bibiri ni. Pilih. Nak yang mana? Ada 8 di sini. Pilihlah nak yang mana. Kalau nak guna perkataan lain, nak guna kata ganda separa tunggal yang lain, ataupun kamu nak guna kata ganda separa akhiran ke awalan ke apitan, tak kisah. Kalau kamu nak guna selain daripada contoh yang saya bagi, dipersilakan, saya galakkan. Yang penting betul. Kalau was-was tak yakin, guna je contoh yang telah saya bagi. 5 sahaja. 5 ayat. Guna kata ganda separa. Separa tunggal lah, lebih elok tunggal lah sebab lebih mudah. Buat di mana? Sama. Buat pada buku pemahaman juga. Buat pada buku pemahaman. Sekian saja untuk sesi kali ini. Seperti biasa, harapan saya semua murid tahun 5 dapat mengikuti PDPR kali ini dengan lebih baik. Cukuplah waktu rehat kamu di rumah.
cukuplah santai-santai kamu di rumah. Belajarlah, kerana kesannya bukan dalam masa terdekat. Kalau kamu tak belajar, ya betul di rumah tak ada siapa boleh tengok, mak ayah kerja, atuk nenek kerja, kakak, abang semua ada kelas juga, belajar juga. Betul, tak ada orang yang boleh marah kamu, tak ada orang yang boleh tegur kamu. Tapi percayalah, kalau kamu tak ada tanggungjawab dalam diri kamu, kesannya bukan sekarang tapi pada masa akan datang. Jadi saya berharap sangat-sangat semua dapat menjayakan, laksanakan tugas, belajar elok-elok di rumah. Kalau tak faham boleh tanya, tak ada masalah. Tanya saya. Kalau tak ada sangat orang dekat rumah tu boleh tanya saya. Jadi saya harap pada kali ini lebih berjaya pada berbanding sesi-sesi sebelum ini. Kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.